Ulumuddin. Panjang sudah kita dibawa untuk menerokai makna mahabbah, cinta kita manusia dan rindu kita manusia kepada Allah. Cinta atau mahabbah itu adalah merupakan buah daripada iman kepada Allah. Bahkan itulah iman sebenarnya. Syauq itu adalah kemuncak cinta yang membawa kita untuk merindui, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada pertemuan di dunia ini dalam bentuk pertemuan ala basirah di atas mata hati kita, atau pertemuan di hari akhirat di mana kita semua akan diberi peluang untuk basar, yakni melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala. Kita masuk pula kepada perbincangan bersangkutan dengan cinta Allah dan rindu Allah kepada kita. Kerana terdapat dalil yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mahabbah hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat maha mahabbah, mengasihi hamba. Bagaimana pula kita memahami mahabbah Allah kepada hamba? Sebelum ini, macam mana cinta kita kepada Allah terfaham. Dan kita masuk pula pada perbincangan Bismillahirrahmanirrahim, bayanu mahabbatillahil abdi wa ma'naha, penjelasan bagi mahabbah Allah, cinta Allah bagi hamba dan maknanya. Tersalah memberikan makna, ia boleh menjadikan tergelincir daripada landasan akidah yang benar. Sebut Allah sayang pada kita, Allah cinta pada kita, Allah kasih pada kita. Lagu mana kasih-kasih Allah pada kita? Ikut bandar kawan lah, kawan nak kata lagu mana. Tak boleh. Kerana sifat yang layak bagi Allah itu adalah sifat yang tidak menyerupai makhluk. Kena faham. Kita main sedak sebut Allah sayang kita, Allah sayang kita. Tapi tak rajin bunyi ya pada Allah. Sembah ya je, sembah ya. I'lam, hendaklah kamu ketahui, inna syawahid al-Quran, bahawa dalil-dalil Al-Quran. Syahid ni makna dalil yang kukuh, mutazahiratun ala anna Allah Ta'ala yuhibbu abdah, mutazahirah, saling berganding. Itu mana mutazahirah. Atau wazan mufa'alah, artinya satu dalil mengukuhkan dalil yang lain. Itu mana mutazahirah. Banyak dalil dalam Quran yang saling kukuh mengukuh, yang menunjukkan di atas bahawa Allah mahabbah akan hamba. Kok Melayu kita kata Allah sayang ke hamba. Tapi bagaimana makna sayang atau mahabbah Allah? Fala budda min ma'rifati ma'na dzalika, maka tak dapat tidak daripada memahami atau mengetahui akan makna yang demikian. Kena faham makna Allah tu, mahabbah kita tu, kena faham. Wal nuqaddim asy-syawahida ala mahabbatihi, dan hendaklah kita, lam tu lam amar, hendaklah kita mulakan akan dalil-dalil di atas mahabbah Allah. Jadi kita mula bincang tentang dalil Allah itu mahabbah. Faqad qala Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah berfirman, yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah mahabbah akan mereka dan mereka cinta akan Allah. Wa qala Ta'ala, dan Allah berfirman, inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa, bahawa Allah mahabbah akan orang-orang yang berperang pada jalan Allah hal keadaan saf, yakni
susunan yang tersusun rapi. Rancangan untuk berjuang fisabilillah bistilah tersusun rapi. Jangan jadi kucar, tak tahu apa. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, bahawa Allah mahabbah akan orang-orang yang sentiasa bertaubat, dan Allah mahabbah akan orang-orang yang suka menyucikan diri. Walidzalika radda subhanahu ala man idda'a annahu habibullah. Kerana itu Allah menolak, radda subhanahu, jadi subhanahu sifat bagi fa'il dia, menolak oleh Allah Subhanahu wa taala di atas mereka mendakwa bahawa dia adalah kekasih Allah. Kawan ini sayang pada Allah, tapi Allah dah sebut dalam Al-Quran ia bohong. Itu mana radd, Allah tolak. Faqala, maka Allah berfirman, qul falima yu'adzibukum bidhunubikum, katakanlah wahai Muhammad, maka kenapakah Allah mengazab kamu dengan sebab dosa kamu? Orang Yahudi dia mengatakan nahnu abna'uhu wa ahibba'uhu, kami ialah anak-anak angkat Allah, kami ini ialah merupakan kekasih-kekasih Allah. Allah berfirman, wahai Muhammad, mu tanya mereka, kenapakah Allah hukum mereka, Allah kenakan mereka azab, Allah kenakan mereka dengan berbagai-bagai bala, iaitu nenek moyang mereka. Artinya mereka bukanlah orang yang dimahabbah oleh Allah. Wa qad rawa Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya telah meriwayat oleh Anas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu qala, bahawa Nabi bersabda, idza ahabba Allah taala 'abdan, apabila Allah mahabbah akan hambanya, lam yadurruhu dhanbun, nescaya tidak memudarat akannya oleh dosa. Apabila Allah Subhanahu wa taala sayang, dosa banyak mana pun tak ada mudarat. Tetapi untuk menjadi prasyarat, syarat asas mahabbah Allah, iaitu at-tawwabin, sentiasa bertaubat, al-mutatahhirin, sentiasa berusaha menyucikan diri. Maknanya apabila satu orang sentiasa bertaubat dan berusaha untuk menyucikan diri, maka tergelincir melakukan dosa tidak ada masalah. Itu maksudnya. Wattaibu minadz-dzambi, orang yang sentiasa bertaubat daripada dosa, kamal la dzambalah, sepertilah mereka yang tidak ada dosa bagi. Apabila kita buat perkara yang menjadi penzahiran kepada mahabbah, cinta Allah pada kita, iaitu sentiasa bertaubat dan sentiasa berusaha menyucikan diri, maka buat dosa pun macam tak buat dosa. Summatala, kemudian Nabi membaca ayat Quran, innallaha yuhibbut tawwabin, bahawa Allah mahabbah akan orang-orang yang sentiasa bertaubat. Wa ma'nahu, maknanya, innahu idza ahabbahu taba alaih, bahawa apabila Allah kasih kepadanya, Allah menerima taubat atasnya. Kalau taba bagi hamba makna bertaubat, kalau taba bagi Allah artinya menerima taubat. Kataan sama, tapi makna dia lain. Kalau kata Allah bertaubat, mana Allah menerima taubat hamba. Apabila hamba bertaubat, artinya hamba bertaubat daripada kesalahan dia. Itu taubat. Qabla al-maut, sebelum mati. Sebelum mati. Falam tadurru az-dzunubul madiyah, maka tidak memudarat akannya oleh dosa-dosa yang telah lalu. Wa in kasurat, sekalipun banyak. Wa in ghayah, tu sekalipun banyak. Karena itu orang-orang beriman
masih dalam baik sangka, artinya kemungkinan baik. Untuk mereka mendapat kemungkinan baik itu, mereka mesti digemarkan supaya bertaubat kepada Allah. Jaga molek. Kita ni suruh orang bertaubat pada Allah, kita ni seolah-olah tak ada dosa. Sikit-sikit orang, kena taubat. Dah kita ni tak ada dosa. Kama la yadur kufru al-madi ba'da al-Islam, sebagaimana tidak memudarat oleh kufur yang telah lalu selepas daripada Islam. Tak payah ukitlah. Wa qad ishtarata Allah Ta'ala al-mahabbah ghufran az-zamb, dan sesungguhnya telah mensyarat oleh Allah Ta'ala bagi mahabbah Allah. Siapa yang nak dapat mahabbah Allah ni, syaratnya keampunan daripada dosa. Artinya mahabbah itu selepas daripada Allah mengampunkan dosa. Itu tertib dia. Orang yang dapat mahabbah Allah, dia mesti bermula dengan bertaubat kepada Allah. Kalau sekiranya tak bertaubat pada Allah, dia mencari laluan yang tidak betul. Faham? Dia berjalan menuju Allah ni, dia kena mula dengan ilmu. Lepas daripada ilmu, taubat. Lepas tu dia kena mujahadah, lawan penegah yang menegah dan lawan perkara yang menghalang. Kemudian dia pergi kepada seterusnya, aqabah yang seterusnya, dan 7 aqabah yang disebut oleh Imam Ghazali. Mula dengan ilmu, mula dengan taubat. Tu dia punya starting point. Kalau ada kesedaran, tiba-tiba tidak menerpa kepada majlis ilmu, sudah dah kawan. Lepas tu nak buat apa? Nak mengaji dah weh. Mengaji apa? Mengaji Quran. Boleh dah mengaji Quran, tapi zaman dulu mengaji Quran iaitu faham Al-Quran, itu sebut mengaji Quran. Mati syahid 70 orang sahabat, maka rusing Sayyidina Abu Bakar, takut hilang Quran. Artinya tak ramai sahabat-sahabat Nabi ni hafaz Quran. Dalam keadaan generasi yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang reti baca Quran, tak ramai. Orang kata buat apa gitu? Kerana yang penting ialah faham Al-Quran itu. Itu yang penting, faham Quran. Tak pentinglah baca Quran ni. Tak kata gitu. Tapi dari sudut tertib. Tertib. Jadi syarat asas iaitu ghufran, keampunan daripada Allah. Wa qad ishtaratallahu, dan sesungguhnya Allah faqala, maka Allah berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutlah aku. Artinya kena ikut sunnah. Ikut sunnah bukan berarti berkelahi pada sunnah. Ikut sunnah artinya turutlah sunnah. Ni dah awal-awal berkelahi, ada hadis dah. Kalau para ulama telah memperjelaskan bahawa sunnah itu luas. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kamu kena pegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Ashabi kan nujum, sahabatku seperti bintang. Mu ambillah mana-mana. Artinya itu menggambarkan bahawa apa yang dibawa oleh sahabat itu juga adalah sunnah. Kerana Nabi suruh turut. Jangan kita perkecilkan sunnah. Mesti ada hadis. Mesti hadis itu sahih. Jangan kecil lagi tu.
Wa qala sallallahu alaihi yaghfir lakum wa yaghfir lakum dhunubakum yuhibbukumullah, nescaya Allah mahabbah akan kamu dan nescaya Allah ampunkan bagi kamu akan dosa-dosa kamu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib, bahawa Allah akan berikan dunia akan mereka yang ia mahabbah dan mereka yang Allah tidak mahabbah. Orang yang lawan Tuhan pun Allah beri juga dunia, orang yang ikut perintah Allah pun Allah beri dunia. Itu yang menyebabkan kita semibah atas dunia ni. Dia tengok beri ke orang yang lawan semacam hak ahli kita hak buat ni, buat gapo tak tahulah, mengaku buat. Tak, mengaku buat. Walhal apa yang kita buat ada dua. Pertama, kita buat sorang-sorang. Yang kedua, kita buat bil jamaah dengan masyarakat keliling kelalang kita. Kita sembahyang, tapi jiran kita, anak-anak kita, anak-anak saudara kita tak sembahyang, maka kita namanya tak sembahyang. Artinya berhak menerima bala orang tak sembahyang. Orang lain apa peduli kita. Begitu Islam. Kena faham molek. Sebab tu kita apabila kita nak dakwa kita ni buat Islam, beramal Islam, kita rasa bergeligut ketakutan. Hak kita pun tak lepas, keluarga kita pun tak lepas, jiran-jiran kita tak lepas. Banyak sangat. Kerana itu yang tinggal daripada hati kita, dalam hati kita, iaitu sentiasa bergantung harap kepada Allah dengan keampunan daripada Allah. Banyakkan bertaubat. Allah beri dunia. Orang yang Allah mahabbah, Allah redha, dan orang Allah yang tidak redha, Allah beri juga. Wala yu'til imana illa man yuhib, dan Allah tidak berikan iman kecuali mereka yang Allah redha. Tuh. Iman ni pun diperkecilkan. Maknanya anak orang Islam. Kita ni anak orang Islam. Ayuhal ikhwah, tidak ada apa-apa nilaian dengan sebab keturunan, kena faham. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a lillah, sesiapa yang tawadha' bagi Allah. Apa man tawadha' bagi Allah? Artinya tidak melihat apa-apa yang ada pada diri dia, kerana dia sedar bahawa dia tak ada apa-apa. Itu tawadha'. Jadi dia dengan hamba-hamba Allah pun juga dia tak tengok kelebihan diri dia, kerana dia sedar itu bukan hak dia, itu semua anugerah daripada Allah. Rafa'ahullah, nescaya Allah angkat akannya. Artinya Allah berikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Wa man takabbara, dan siapa yang takabbur dalam dirinya, bermula dengan takabbur, iaitu duk berasa hak ni hak kawan buat, hak kawan gagah dan sebagainya. Kemudian zahir pun menzahirkan, mengaku bahawa hak kita. Khafadahullah, nescaya Allah rendahkan akannya. Waman aktsara zikrallah, sesiapa yang memperbanyakkan zikir kepada Allah. Berzikir pada Allah dengan lidahnya, dengan hatinya, dengan amalannya. Ahabbahu, nescaya Allah mahabbah akannya. Itu 3 sifat. Orang tawadha', Allah angkat derajat insya-Allah. Orang takabur, Allah jatuhkan derajat. Orang yang banyak zikir, mendapat mahabbah Allah. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, yakni hari kursi, ni hari kursi. la yazalu al-'abd yataqarrabu ila Allah bin nawafil,
sentiasalah seorang hamba itu berdekat diri kepada Allah dengan banyak amalan sunat, hatta ahabbahu, hingga Allah mahabbah, Allah redha akannya. Fa idza ahbabtuhu, maka hatta uhibbahu, baca hatta uhibbahu, fi'il mudhari', ahabba yuhibbu, hingga aku kasih akan, aku redha akan. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku mahabbah akannya, kuntu sam'ahu, jadilah aku pendengarannya, Allah jadi telinga, alladhi yasma'u biha, yang ia mendengar dengannya, wa basarahu, dan jadilah Allah penglihatan, Allah jadi mata dia, alladhi yabsuru bihi, yang ia melihat dengannya, al-haditha, hadis terusnya. Lagu mana Allah jadi mata, Allah jadi telinga? Ini ialah bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Seperti orang Arab gunakan kepada anak kecil bagi dengan ibu. Apabila sahaja anak kecil tu digigit nyamuk, maka mok tu dah, tangan mok tu dah yang tepuk nyamuk. Apabila anak tu nak makan, maka tangan mok tu dah yang beri makan. Tuak. Anak tu ada tangan, tapi tangan anak itu ialah tangan mok dia. Tangan mok tu tarik tangan anak. Artinya gambaran kasih yang bersangatan. Jadi itu adalah namanya isti'arah. Isti'arah makna kiasan. Kiasan. Maka jadilah Allah pendengarannya, artinya Allah jaga pendengaran. Dengan makna telinga, dia tak nak dengar kecuali benda yang datang daripada Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menolong pendengaran dia. Itu. Wa qala Zaid bin Aslam. Jadi kena banyak amal-amal nawafil, amal sunat. Cuma dari usulnya tidak boleh dicela seseorang dengan sebab tidak beramal dengan amal sunat. No tengok celum, kurang bangun malam, no kata apalah dia bangun malam pun tak boleh. Kita tidak beradab. Kerana yang berhak dicela apabila dosa. Tetapi orang yang tidak banyak amal sunatnya, ia tidak mendapat janji mahabbah daripada Allah yang istimewa. Wa qala Zaid bin Aslam, berkata Zaid bin Aslam, innallaha la yuhibbul abda, bahawa sesungguhnya Allah, sesungguhnya, lam tu lam zahlaqah atau lam taukid, sesungguhnya mahabbah akan hamba, hatta yablugha min hubbi lahu an yaqul, hingga sampai daripada kasih Allah baginya. Kadang-kadang kita terjemah agak kasih, sebab mahabbah ini kalau sekiranya maknanya dia bukan kasih, tetapi untuk memahami mahabbah Allah, kita kena faham kasih manusia. Sebab manusia tak boleh nak faham tentang sifat Allah kecuali manusia mesti memahami, mengenali manusia tu dulu. Kena kenal dulu manusia. Hingga sampailah mahabbah Allah lahu baginya, an yaqul, bahawa Allah berfirman, i'mal ma syi'ta, amalah apa yang kamu kehendaki, membuatlah apa mu nak buat. Jadi apabila Allah mahabbah, katanya ilmu sesat, dia kata tak ada syariat, mana tak apa nak curi, nak mengopok. Tidak. Maksudnya apabila orang tu bertaubat, dia buat amal apa sekalipun, taubatnya diterima oleh Allah. Faham? Kena taubat. Dan untuk terbukanya keinginan untuk bertaubat, dia kena dekat dengan Allah, artinya kena buat perkara-perkara yang cukup syarat. Bunyi senang taubat, kena taubat, tapi
yang ada pada diri kita dan keliling-keliling kita, bukan senang nak bertaubat. Benda tu mudah. Orang kata no, buat salah dengan orang, pergi minta maaf. Tapi nak sebut pergi minta maaf tu, pucat dah muka. Pucat muka. Walhal minta maaf bukan payah sangat. Oh, tak boleh, malu kita ni nak pergi minta maaf tu. Gapo tu? Yang menjadi penghalang ke apa? Tu nak rakyatnya, benda tu yang pentingnya buat. Cakap tak boleh. Cakap senang je, kata-kata bunyi, oh kena gotu, kena ni. Tapi buat tak. Jadi agama ni, kalau tidaklah kerana bercakap itu untuk beri faham, maka tak payah kita bercakap apa-apa. Tak payah cakap. Buat je yang penting. Tapi tak boleh nak faham kecuali dengan bercakap. Jangan kita hentikan kepada bercakap dalam soal agama ni, biar kita buat. Apabila Allah mahabbah seseorang hingga Allah berfirman, buatlah mu nak buat apa pun, tak ada masalah. Faqad ghafartu laka, maka sesungguhnya aku ampunkan bagi engkau. Jadi apabila seorang hamba yang mendapat mahabbah Allah, dengar janji Allah ni, adakah dia jadi jadi tak takut pada Allah? Dah. Bahkan dia menjadi semakin malu dan semakin takut kepada Allah. Wa warada min alfazil mahabbah kharijun 'anil hasr. Dan apa yang datang dalil daripada lafaz-lafaz mahabbah, cinta ni, bersebut kasih Allah, keluar daripada hitungan, hasr hitungan. Makna banyak sangat dalam ayat Quran dan hadis Allah menyebut dengan mahabbah. Wa qad dzakarna anna mahabbatullah al-'abda lillahi ta'ala, dan sesungguhnya kita telah sebut bahawa kasih Allah, kasih hamba mahabbatul 'abdi, kasih hamba lillah, bagi Allah Ta'ala. Hal lepas dah kita bincang tentang macam mana cinta hamba kepada Allah. Hakikatan, secara hakikah. Apabila kita sebut kita cinta pada Allah, maknanya hati kita ada cinta pada Allah. Itu makna hakikah. Walaysat bimajaz, dan bukan majaz. Bukan makna cinta tu dengan makna kita beramal saja. Beramal lain. Cinta iaitu hati kita yang membara dengan cinta kepada Allah. Kerana al-mahabbatu fi wad'il lisan, cinta atau kasih pada hantaran lidah, artinya mengikut bahasa wad'il lisan, apabila sebut cinta, ibaratun an mailin nafs, ialah ibarat daripada kecondongan hati, kecondongan nafsu ila syai', kepada sesuatu. Hati kita berasa saya, itu maknanya mahabbah al-muwafiq, yang muafakat. Puncanya hati itu sudah palu. Hati itu condong dengan sebab ada benda hak palu. Muwafiq. Wal ashwi wal ashqu, dan asyik pula, asyik rindu pula, ibaratun adil mail ghalib al-mufrid, ialah ibarat daripada kecondongan yang menguasai, yang melampau-lampau. Makna apabila condong, rasa kena itu, dia sudah ghalib, sudah menjadi yang menang, dan dia sudah mufrid. Mufrid makna sudah melampau, sudah melampau. Itu namanya ishq, namanya asyik. Jadi asyik ni sikit atas daripada cinta. Waqad bayyana anna al-ihsan muwafiqun lis-sama' lin-nafsi, dan sesungguhnya kami telah perjelaskan bahawa kebaikan itu muafakat bagi nafsu. Apabila orang buat baik, maka dia paluk dengan nafsu. Wal jamal, dan comel, muafiqun aidan, muafakat juga. Dua benda.
baik dan comel. Habis dua-dua tu. Wa inal jamal wal ihsan taratan yudraku bil basar, dan comel, cantik dan baik itu kadang-kadang didapati dengan mata, basar, mata kepala. Tengok orang puas comel, comel dah, degap dalam hati. Begitu juga baik dapat dengan mata. Wa taratan yudraku bil basirah, dan kadang-kadang dapati dengan mata hati. Tak temu pun dengan Imam Syafi'i, tapi dengar cerita tu, baik Imam Syafi'i. Tak temu pun dengan orang yang diberita pada kita comel, Nabi Yusuf misalnya, cerita comel. Saja temu kan Nabi Yusuf. Jadi didapati bil basirah, dengan mata hati, dengan ilmu. Wal hubbu yatba'u kulla wahidin minhuma, dan cinta mengikut akan tiap-tiap satu daripada keduanya. Jadi apabila tengok comel, tengok baik, maka akan jatuh dalam hati kita al-hubb, rasa cinta. Fala yaqtasu bil basar, maka tidak tertentu hub itu dengan pandangan mata. Kadang-kadang tak tengok pun jatuh cinta ada. Fa amma hubbullah lil 'abdi, adapun cinta Allah bagi hamba. Jadi kita akan faham pula bagaimana Allah itu mahabbah, yang selalu kita sebut Allah sayang pada kita, Allah sayang pada kita. Makna apa gak mau kata Allah sayang, Allah sayang? Sebab kalau tersalah dari sudut memberikan makna dalam pemikiran kita, maka menyebabkan akidah jadi tergelincir. Itu punca yang nak faham. Ya Allah. Jadi banyaklah benda nak faham. Jadi bila banyak benda nak faham, kena ngaji panjang lagi lah nak buatnya tak? La hawla wa la quwwata. Singgah dulu perbincangan kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah beri keberkatan kepada kita. Billahi taufiq, wallahu ta'ala